warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Okey, dan salam sejahtera. Cikgu berharap agar murid berada dalam keadaan sihat pada minggu ni dan terhindar daripada wabak COVID-19. Baik, sebelum kita mulakan, cikgu harap semua murid dah isi link kehadiran untuk cikgu semak siapa yang mengikuti PDPR pada minggu ini. Baik, untuk minggu ni masih lagi tajuk unit 2 tanaman hidroponik, tetapi cikgu nak sentuh berkenaan dengan membancuh larutan nutrien dengan kadar yang betul larutan baja awak. Berapa kadar bancuhan yang betul? Selalunya dalam label pada baja A dan baja B tu dia dah bagi arahan dah berapa jumlah dia. Tapi untuk hari ni cikgu nak tekankan lagi jumlah sebenar lah, bancuhan larutan yang betul lah, supaya tumbuh tanaman hidroponik awak dapat tumbuh dengan subur Baik, okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 51 dan 52 buku teks RBT tahun 6 muka surat 51 dan 52. Baik, kita akan tengok minggu ni cara penyediaan larutan dengan betul Okey, proses menanam hidroponik. Okey, bila penyediaan larutan perlu dibuat? Okey, semasa awak menyemai biji benih, selepas awak menyemai, awak kena tengok dulu. Tengok anak benih awak tu, sekurang-kurangnya setiap batang anak benih mesti ada 2 helai atau 3 helai daun. 2 atau 3 helai daun. Bermakna kalau awak tengok dah ada 2 atau 3 helai daun, bermakna dia dah mula tumbuh akar. Bila dia dah mula tumbuh akar, dari situlah awak dah boleh buat penyediaan larutan nutrien Kalau kita tengok sini, proses tu sebelum awak menyediakan larutan nutrien ni, awak kena pastikan anak benih awak mesti ada 2 ataupun 3 helai daun. Andai kata tak ada daun selai saja, belum boleh mula sediakan larutan lagi. Tunggu sehingga anak benih awak ada 2 atau 3 helai daun. Dan tengok juga kalau anak benih awak banyak yang mati, awak kena semai semula. Dan tengok dalam masa seminggu, anak benih awak tu mesti ada 2 ataupun 3 helai daun. Bila awak tengok, okey, dah ada 2 helai, ada yang 3 helai, semua biji benih tumbuh, barulah awak boleh sediakan larutan nutrien. Kena tengok dulu biji benih dulu. Kalau biji benih okey, ada tumbuh dengan subur, baru awak boleh tukar air lama tu kepada larutan nutrien. Baik, dia jenis baja A dan B Kita ada jenis baja A dan B, ada jenis serbuk. Ni jenis serbuk lah. Baja A, baja B ni pun jenis serbuk, tapi dia macam garam sikit. Selalunya kita kalau nak kos yang rendah, kita akan pakai serbuk lah. Tapi banyaklah kerja dia, awak nak kena kacau sampai larut. Tapi sekarang ni kebanyakan orang jual baja A dan B dalam bentuk larut cecair ni baja A dan baja B contoh Kemudian kalau nak lebih mudah, awak kena ada pH meter lah untuk cek pH air itu sesuai atau tidak. Nanti dia akan ajar cara macam mana nak guna pH meter. Faham Kita ada satu dalam bentuk pepejal, satu dalam bentuk cecair baja AB ni. Baik, penyediaan larutan nutrien. Okey, apa dia larutan nutrien ni? Okey, membekalkan zat makanan yang lengkap kepada tanaman hidroponik. Maknanya makanan tambahan lah. Bukan setakat proses fotosintesis sahaja. Fotosintesis memang proses tumbuhan buat makanan, tapi tumbuhan juga perlu makanan
tambahan. Macam kita lah, perlu vitamin. Dia perlu vitamin tambahan untuk hidup subur. Ni membekalkan makanan yang lengkap kepada tanaman hidroponik. Larutan nutrien merupakan campuran stok A dan B. Kena ada stok A dan B. Tak boleh pakai A saja, tak boleh pakai B saja. Kena pakai dua-dua. Ditambahkan ke dalam air. A dengan B ni ditambahkan ke dalam air. Okey, sebelum awak membuat larutan, goncang dulu. Goncang, kita takut dia mendap ke bawah. Jadi takut dia tak sekata. Awak kena goncang dulu bacuhan tu. Baru boleh tuang dalam air. Baik, yang keempat, tutup bekal larutan selepas digunakan. Pastikan stok A dan stok B tidak terdedah kepada cahaya matahari. Masuk kat sini awak kena simpan tempat yang teduh lah. Janganlah simpan dah almari yang gelap. Tak ada. Almari biasa pun boleh, tak ada masalah. Asalkan jangan terdedah kepada panas lah, cuaca panas. Itu. Okey, bancuh larutan nutrien mengikut arahan penyediaan yang tercatat pada botol. Okey. Dia selalunya dia dah bagi arahan dah. Dia dah tampal dah label arahan berapa kandungan A, berapa kandungan baja B yang digunakan untuk air sebanyak. Air banyak ni berapa? Air banyak ni berapa liter? Awak convert je lah. Awak matematik kan, boleh matematik kan, jadi awak boleh convert saja. Baik, seterusnya. Okey, awak kena tonton video ni. Video ni tunjukkan cara, cikgu ni tunjuk cara macam mana kita nak buat larutan nutrien dengan sukatan yang betul. Okey, yang warna oranye ni baja A, yang warna biru-biru sikit ni baja B. Yang dalam jug ni air. Ni dia punya pH meter. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi kita dalam channel YouTube saya, Hobi Hidroponik. Pada kali ini saya akan sharekan cara nak bancuh baja A dan baja B ni. Kalau kita tengok hidroponik ni, kita gunakan air tu, air biasalah sebenarnya. Air tu adalah air yang mengandungi nutrisi ataupun baja untuk pembesaran pokok kan. Jadi kalau kita pakai air biasa, macam mana pokok tu nak membesar kan, dia nak dapat nutrisi dia daripada mana kan. Jadi air yang kita guna tu sebenarnya adalah air baja. Okey, jom kita tengok cara nak bancuh baja AB ni. Okey, untuk bancuhan baja ni yang kita perlukan ialah 3 meter ni. 3 meter ni untuk ukur dia punya ppm ataupun kepekatan baja tu nanti. Okey, dia baja ada baja A dan baja B. Saya gunakan biasanya jenis cecair lah. Kalau jenis biji tu kita kena bancuh dulu. So yang ni saya beli di Shopee. So cara aturan untuk bancuhan pun dah ada dekat sini. Kita boleh ikut je. Dan juga air lah, air 1 liter. Okey, tak susah mana pun nak bancuh baja ni. Okey, kita ambil baja A. Kalau kita tengok dekat sini dia tulis 10 ml A dan 10 ml B ke 1 liter. Jadi air 1 liter ni untuk ini sukatan dia 10 ml baja A tambah 10 ml baja B bersamaan 1 liter air. Kalau awak pakai 1 liter air, kena pakai 10 ml baja A dan 10 ml baja dan baja B kita masukkan sebanyak. Kalau awak pakai 10 liter air, kena pakai 100 ml baja A, 100 ml baja B. Awak kali darabkan saja. Okey, lepas tu kita eloknya kita ratakan dulu lah. Kita kacau dulu baja ni. Bila dah tuangkan, kacau sehingga kita ambil lagi bacaan. Kemudian ambil pH meter ataupun TDS meter tadi, sukat berapa bacaan dia. Bacaannya adalah lebih kurang 1048. Mesti atas daripada 1000 ppm, maknanya larutan tu okey lah. Atas pada 1000 ppm larutan tu okey. Kalau untuk kurangkan lagi dia punya kepekatan,
kita just tambah air je. Kalau nak tambah pekat lagi baju tu, so kita boleh tambah lagi baju AB kita. Okey, sekarang soalan korang Kalau nak pekat lagi tambah baju. Kalau nak cairkan lagi tambah air. Yang penting sekali korang kena ada PDS meter ni untuk baca dia punya PDS meter ataupun PDS meter boleh memang penting lah untuk pokok-pokok kita membesar kan. Jadi kalau tak ada nutrisi, pokok-pokok dia tak akan membesar. Dia lambat lah kalau kita bagi air biasa kan. So air nutrisi ataupun air baja ni akan memberi zat kepada pokok untuk dia membesar. Kita bukan guna, kalau macam hidroponik ni kita bukan guna air biasa lah, kita guna air yang ada nutrisi ataupun air baja. Okey. Baik Okey, kita tengok lagi. Okey, nisbah pancuran larutan baja yang kebiasaannya digunakan. Kalau awak gunakan 10 liter air, 10 liter ni bermakna lebih kurang 2 baldi lah. 2 ataupun 3/4 baldi air. Awak kena gunakan 100 ml baja A dan 100 ml baja B. Itu dia punya nisbah dia. Kalau awak gunakan 1 liter, awak bagikanlah 100 bagi 10 dapat 10 liter ml baja A, 10 ml baja B. Bermakna kalau guna 1 liter air, awak kena tambah 10 ml baja A dan 10 ml baja B. Ni kebiasaannya lah. Ni kebiasaan kita gunakan. Memang cantik. Kalau awak ada bika ke, boleh pakai. Kalau ada silinder penyukat pun boleh pakai untuk sukat dia punya bancuhan baja A dan baja B. Kemudian dah masukkan dalam air, awak kacaukan. Faham kalau awak nak buat lagi, ini adalah sukatan yang betul lah. Tapi dekat label botol pun selalunya label pada botol baja A dan baja B pun dia dah bagi arahan berapa yang diperlukan. Pun tak ada masalah sebenarnya. Baik, tugasan minggu ni murid diminta membuat tugasan dalam buku RBT lah, buku tulis. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, cikgu nak awak salin berserta gambar. Salin, tulis dan lukis gambar baja A dan baja B seperti yang cikgu tunjukkan di akhir slide ni. Nampak ni ni awak kena salin. Ni awak salin semua, awak lukis gambar baja AB, kemudian awak salin dia punya maklumat tepi-tepi ni. Ada 5 isi penting dia. Tugasan untuk minggu ni saja. Baik kalau ada apa-apa awak boleh terus personal PM personal cikgu dalam Telegram Baik, itu saja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.